Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Rizauddin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 15 September 2022. Selepas lebih 30 tahun, ribuan penduduk Tanjung Sepat masih terpaksa hidup dengan masalah pencemaran dari ladang ternakan babi. Malah apa yang lebih mengecewakan, masalah itu dijadikan modal politik sesetengah pihak tetapi tiada penyelesaian konkret. Laporan eksklusif Utusan Malaysia hari ini mendedahkan pencemaran buruk dari ladang berkenaan sehingga kawasan pantai berhampiran tercemar teruk. Carangan projek ladang ternakan babi moden bernilai RM1 juta yang dicarangkan 15 tahun lalu masih gagal dilaksanakan. Ladang ternakan babi itu dikatakan hanya beberapa ratus meter dari kawasan penempatan penduduk, juga menimbulkan kebimbangan selepas wabak Japanese Encephalitis JE di Bukit Pelanduk Negeri Sembilan pada 1999 meragut lebih 50 nyawa. Operasi pengusaha ladang di Tanjung Sepat yang terletak beberapa kilometer dari tumpuan pelancong juga beroperasi tanpa sistem yang betul dan sisa buangan dibuang ke laut. Berita gembira buat mahasiswa dan mahasiswi golongan M40 kategori M1 yang membuat pinjaman Perbaranan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kadar pinjaman PTPTN kepada golongan itu dinaikkan daripada 75% kepada 100%. Perdana Menteri berkata pada masa yang sama, kemudahan pinjaman komputer riba juga diberikan kepada peminjam PTPTN golongan M40. Ismail Sabri berkata kerajaan sentiasa prihatin keperluan pelajar universiti dan lebih banyak insentif akan diumumkan untuk membantu golongan itu. Selepas Selangor, Pulau Pinang pula menarik balik gelaran Datuk Seri Utama kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkuat kuasa hari ini. Keputusan itu dipersetujui oleh Yang di-Pertua Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Perkara itu diumumkan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan Datuk Zakwan Zakaria. Najib dikurniakan Darjah Utama Pangkuan Negeri pada tahun 2009. Pembantalan keahlian Najib selaras kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang menurut Perkara 6 dan 8 Perlembagaan Negeri Pulau Pinang serta Peraturan 18 Statut Darjah Pangkuan Negeri 2011. Isnin lalu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menarik balik darjah kebesaran yang membawa gelaran Datuk dan Datuk Seri yang dikurniakan kepada Najib pada 1992 dan 2004. Najib masih mempunyai 7 lagi darjah kebesaran iaitu dari Pahang, Perak, Melaka, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak. Tun Sami Velu meninggal dunia pagi ini. Kematian bekas Presiden MIC itu dimaklumkan menerusi laman sosial Facebook bekas Presiden MIC, Datuk Seri S. Subramaniam. Mendiang menghembuskan nafas terakhir pada pukul 8 pagi tadi. Sami Velu yang juga Presiden MIC paling lama iaitu 31 tahun, dikenali sebagai tokoh yang memperjuangkan kepentingan masyarakat India. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya bertanggungjawab kepada pelbagai projek infrastruktur penting negara. Dalam arena politik sebelum ini, Sami Velu berjaya mengekalkan kerusi Parlimen Sungai Siput selama 8 penggal sejak 1974. Mendiang akan disemadi pada pukul 3 petang esok di Jalan Kuari Taman Pertama Ceras. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memberi penghormatan kepada mendiang di kediamannya di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur tadi. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, shopping sakat, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan atau mungkin saja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan je dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Baiklah, bertemu kembali kejadian colek ejen kosmetik wanita yang menggeparkan negara di Kampung Semak Jal Palembang semalam dipercayai ada kaitan dengan sindiket pengedaran dadah. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, siasatan awal merapati suami mangsa dipercayai terlibat dalam sindiket dadah.
Polis sudah menahan 3 individu termasuk suami mangsa yang berusia 36 tahun yang dikaitkan dengan kegiatan mengedar dadah serta seorang wanita di kawasan Tumpat. Suami mangsa mempunyai 2 rekod jenayah lampau manakala seorang lagi individu mempunyai 7 rekod jenayah lampau. Polis percaya mangsa masih disembunyi di negara jiran dan sedang bekerjasama dengan polis Thailand. Lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang Sukeh sepanjang 24.4 km yang menelan kos RM5.7 bilion sudah 98% siap dan dijangka selesai pada suku tahun pertama 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Projek Lintasan Kota Holding Serian Berhad Pro Lintas Datuk Muhammad Azlan Abdullah berkata, lebuh raya itu akan digunakan sekitar 80,000 kenderaan sehari dan mampu mengurangkan kesesakan trafik di beberapa jalan utama di ibu negara. Fasa pertama lebuh raya yang bermula dari Persimpangan Kajan Ceras sehingga Persimpangan Bukit Antarabangsa sepanjang 16.6 km bakal dibuka kepada pengguna tidak lama lagi. 90% lebuh raya Sukeh dibina secara bertingkat dan hanya 10% di atas tanah. Ia mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record serta anugerah reka bentuk lebuh raya dinamik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dunia kini berada pada kedudukan terbaik untuk menamatkan peperangan dengan COVID-19 dan tidak boleh melonggarkan benteng pertahanan dalam apa jua keadaan. Itu kenyataan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Katanya usaha menangani COVID-19 semakin hampir ke garisan penamat. Malah, jumlah kematian akibat wabak itu adalah terendah sejak Mac 2020. Beliau bagaimanapun menegaskan penduduk dunia tidak boleh bersikap lewa dan mengurangkan kawalan kendiri menentang COVID-19. Menurut data terkini WHO, jumlah kes mingguan COVID-19 menurun 28% di seluruh dunia berbanding seminggu sebelumnya. Wabak COVID telah meragut 6.5 juta nyawa sejak dikesan pada Disember 2019. Di Malaysia, 36,296 orang telah meninggal dunia akibat pandemik itu. Seorang kanak-kanak berusia 10 tahun ditahan kerana membunuh neneknya di Lalatun Syaudong. Rakaman video yang tular di media sosial memaparkan neneknya menegur cucunya dan memukul kepala kanak-kanak itu beberapa kali. Cucunya itu kemudian bertindak menumbuk perut warga emas tersebut sebelum mencekiknya sambil kejadian itu dirakam rakan cucunya. Walau bagaimanapun, rakan suspek memintanya supaya melepaskan mangsa. Suspek tidak mempedulikan desakan rakannya dan terus mencekik neneknya sehingga mati. Kanak-kanak berkenaan telah ditahan polis. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, shopping sakan, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan atau mungkin saja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan je dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Baiklah, bertemu kembali. Kita akan teruskan dengan perkembangan berita ekonomi. Prestasi jualan kereta yang berada di landasan baik tahun ini dijangka susut tahun hadapan. RHB Research dalam nota kajiannya berkata, pemulihan sektor automotif berdepan risiko negatif, membabitkan masalah kekurangan komponen, perpanjangan dan penangguhan pelancaran model baharu. Kelulusan pinjaman bank yang semakin ketat serta penurunan nilai ringgit dijangka memberi kesan negatif kepada prestasi jualan kereta tahun hadapan. RHB Research mengekalkan saranan neutral terhadap sektor automotif berdasarkan prospek berhati-hati untuk tahun kewangan 2023.
Kuota pekerja asing seramai 390,000 orang yang diluluskan setakat akhir Ogos hanya mampu menampung 30.1% anggaran kekurangan tenaga kerja asing negara. Sehingga 2022, ketibaan pekerja asing ke Malaysia hanya seramai 47,000 orang sekaligus menyebabkan jurang kekurangan tenaga kerja masih tinggi pada tahap 96.4%. Hong Leong Investment Bank Research berkata isu itu tidak mampu diselesaikan dengan cepat dan mudah. Kekurangan tenaga kerja asing di Malaysia menyaksikan 3 sektor iaitu sektor pembuatan, pembinaan dan peladangan sawit paling teruk terjejas. Membanggakan, pemain pertahanan skuad kebangsaan Dion Cole tidak menunggu lama untuk menjaringkan gol pertama buat kelab baharunya iaitu FK Jablonek dalam penampilan sulungnya semalam. Dion yang diletakkan dalam kesebelasan utama berjaya memanfaatkan peluang yang diberikan apabila FK Jablonek menang 4-0 menentang Motorlet Prague pada aksi pusingan kedua Piala Czech. Dion Cole menyertai FK Jablonek selepas beliau meninggalkan kelab Denmark FC Midtjylland yang disertainya pada musim 2020. Dion berkemungkinan besar berada dalam senarai pemain untuk dipilih sebagai ketua pasukan oleh ketua jurulatih Kim Pan-gon bagi persiapan kejohanan Piala Raja Thai 2022 hujung bulan ini. Baiklah, sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 16 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Rizauddin Roslan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk maklumat lanjut, lawati laman web mediamulia.com.my/mmrkib atau hubungi kami di talian 03 7455 6400 atau emailkan ke infocenter@mediamulia.com.my atau sales@mediamulia.com.my. Apa yang ada dengan Media Mulia Sdn Bhd? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi utusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Boleh dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Utusan Online Dan Kosmo Online.